Kepisanangan, tabi piang bulutan ng pisompuruan, pematay sanan tambalut untuk pinay id kedamaian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua rakyat kedamaian yang telah mengambil bahagian dalam pilihan raya umum pada tahun 2018 dan teristimewa sekali kepada mereka yang telah memilih saya menjadi wakil rakyat kedamaian. Wakil rakyat bagi saya haruslah bertanggung jawab untuk menguruskan aspirasi dan wawasan rakyat di kawasan yang diwakili. Sebab itulah inisiatif terawal yang telah saya laksanakan adalah mengadakan kajian lapangan melibatkan ke semua 74 buah kampung dalam kawasan Dun Kadamaian bagi merumuskan aspirasi rakyat dengan lebih tersusun dan komprehensif yang dikenali sebagai Plan Induk Pembangunan Kadamaian 2020-2030. Saya mendapatkan perkhidmatan Institut Kajian Pembangunan IDS Sabah dengan kerjasama pejabat UPPM Kadamaian, pejabat daerah Kota Belud, pejabat Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, dan pejabat Perhubungan Adun Kadamaian. Kajian tersebut mengambil masa selama 6 bulan, bermula pada Jun 2019, di mana pasukan penyelidik telah melawat dan mengadakan perbincangan dengan rakyat Kadamaian di 74 buah kampung melalui badan MPKK masing-masing. Saya menggunakan peruntukan Touchpoint sebagai adun Kadamaian untuk membiayai kajian tersebut. Draft plan ini juga telah dibincangkan panjang lebar termasuk pembentangan di pejabat daerah Kota Belud, di mana saya telah menjemput beberapa golongan profesional daripada Kadamaian untuk membuat ulasan sebelum draft tersebut dimuktamadkan. Akhirnya pada 19 Januari 2020 bersempena dengan rumah terbuka Christmas dan Tahun Baru Kadamaian bertempat di Kadamaian Square Taginambur, yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Safi Abdal telah melancarkan Plan Induk Pembangunan Kadamaian 2020-2030. Plan ini kini menjadi sebahagian daripada dokumen rasmi Kerajaan Negeri Sabah dan menjadi input utama Kadamaian untuk rancangan-rancangan pembangunan negeri dan negara. Selaku wakil rakyat Kadamaian, tanggung jawab saya yang seterusnya adalah memastikan plan ini dicakupi dalam rancangan Malaysia ke-12, ke-13, dan ke-14. Sebagai Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, sememangnya saya telah memulakan inisiatif untuk melaksanakan beberapa aspirasi dalam plan ini, khususnya proyek pembangunan berskala kecil dan sederhana. Yang amat berhormat Ketua Menteri juga menyokong sepenuhnya pelaksanaan plan ini, termasuk menyediakan peruntukan yang saya pohon untuk memulahkan pembangunan berfasa di pusat ekonomi utama Kadamaian, yaitu di Taginambur, tempat di mana plan ini telah dilancarkan. Plan pembangunan Kadamaian ini bukan hanya mencakupi aspirasi rakyat Kadamaian dalam aspek pembangunan infrastruktur seperti jaringan jalan raya dan kemudahan amenity sosial, tetapi juga urus tadbir tanah, pemilikan tanah, pemerkasaan institusi mahkamah adat, pembangunan keagamaan, pendidikan, ekonomi, budaya, dan alam sekitar. Melalui plan ini, Kadamaian akan dibangunkan berasaskan kepada dua sektor ekonomi utama, yaitu pelancongan dan pertanian yang disokong dengan jaringan kemudahan asas seperti jaringan jalan raya dan
juga jaringan kemudahan pembangunan usahawan desa. Dalam tempoh 2 tahun, berbagai jenis kemudahan amenity sosial telah kita bangunkan untuk memulahkan aspirasi dalam plan ini. Melalui inisiatif saya selaku wakil rakyat, kita telah mendapatkan peruntukan bernilai lebih daripada 18 juta ringgit untuk proyek berskala kecil dan sederhana dalam tempoh 2 tahun sahaja. Ini belum termasuk dengan proyek yang dilaksanakan sendiri oleh berbagai kementerian, jabatan, dan agensi kerajaan di kawasan Dun Kadamaian. Kesemua waran-waran peruntukan untuk Kadamaian telah kita salurkan melalui pejabat daerah utama. Menjadi tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat Kadamaian untuk berusaha mencari, merunding, membubut, dan memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan plan ini. Kita sudah pun melangkah ke arah pelaksanaan plan ini. Namun, penularan pandemik COVID-19, seterusnya pelaksanaan perintah kawalan pergerakan, pertukaran kerajaan di persekutuan, dan seterusnya pembubaran Dewan Undangan Negeri menjadi satu cabaran. Namun, seperti mana kata ilmuwan dan negarawan, cabaran itu harus kita jadikan sebagai motivasi. Pilihan Raya Negeri Sabah akan diadakan pada 26 September 2020. Rakyat Kadamaian akan memilih semula wakil rakyat. Dalam tempoh 2 tahun, saya telah melaksanakan sebaiknya tanggung jawab saya selaku wakil rakyat Kadamaian. Dan saya sentiasa bersedia meneruskan tanggung jawab tersebut untuk penggal seterusnya berasaskan kepada satu wawasan, satu manifesto sahaja, yaitu menjayahkan Plan Induk Pembangunan Kadamaian 2020-2030. Daripada rakyat Kadamaian, saya kembalikan semula kepada rakyat Kadamaian. Kita boleh memilih wakil rakyat tanpa menjatuhkan maruah dan prinsip sesiapa. Sebaliknya menghargai sumbangan, peranan, dan pencapaian semua rakyat Kadamaian, termasuk pula bekas wakil-wakil rakyat kita selama ini. Ianya bukan soal parti, tetapi ianya soal bagaimana aspirasi rakyat dapat diuruskan sebaiknya oleh pemimpin Kadamaian. Saya amat pasti rakyat Kadamaian mahukan pembangunan dan sememangnya kita berhak untuk mendapatkan pembangunan. Pilihan raya ini adalah mengenai kepimpinan yang berkesan untuk rakyat Kadamaian. Mari kita saling mendoakan semoga proses demokrasi ini berjalan dengan lancar dan selamat. Mari kita terus berusaha mendapatkan dan melaksanakan hak pembangunan kita di Kadamaian. Saya ucapkan selamat maju jaya dan selamat memilih kepada semua rakyat Kadamaian. Konsikau Barakatan Toko Nangawi Mantadi Salam.